الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang di pagi ini hari Ahad seperti biasa kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan nikmat yang melimpah ruah kepada kita dapat bersama dalam halaqah tadarus Al-Quran yang kita sedia ada pada setiap hari Ahad, pagi Ahad gini. Alhamdulillah lah, maka kita akan terus ke dalam ayat baru, surah baru ini pula. Surah baru setelah kita ngaji beberapa minggu dah surah Waqiah baru ni. Ini kita ngaji pula sekadar kita surah Al-Mulk. Surah Al-Mulku ataupun surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nama dia sungguhnya Al-Mulk. Surah Tabar ni surah Al-Mulk. Ini tak ada speaker sikit. Tak ada speaker. Atau kena payah pada sedekat sikit lah kalau boleh. Ni sikit ni sedekat sikit. Ada malik belakang ni boleh tu dah. Ya. Mari kita baca dulu boleh 5 ayat dulu hari ni. Kita mula dengan 5 ayat dulu insya-Allah, kemudian kita akan masuk mukaddimah dia dan kelebihan surah insya-Allah. Tengok dah, tengok ayat tu bakal baca tak ni insya-Allah. Baca turut pun tak apa nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah ayat-ayat yang kita baca di sebelah awal surah Al-Mulk, surah Tabarak. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan serta taufik hidayah kepada kita masing-masing, supaya kita dapat faham dengan mudahnya ajaran Allah dan dapat amal dengan mudah juga dengan pertolongan Allah, insya-Allah. Surah yang kedua kita belajar. Kita masuk belajar dalam tempat kita baru ni. Sebenarnya orang biasa ngaji dah ngaumi surah Al-Mulk ni, Al-Mulk banyak tahun dah. Kita biasa ngaji di di sekolah tadika kita sana. Jadi hari ni kali ni murajaah lah pula. Orang ngaji dah sebagai murajaah, orang tak ngaji lagi tu molek lah baru ngaji. Tapi surah Quran ni apa kali kita baca dah pun. Bila kita nak baca sekali lagi, kita rasa pun tak dengar, tak pasal dengar lagi. Tak tahulah orang lain tak tahu, orang sendiri lah gitulah. Duk kita jung ngajar sendiri, kita duk royak orang sendiri tu. Duk baca pun rasa duk boleh hak baru, baru dengar hak baru. Itulah mukjizat Quran. Kalau surat cerita, surat lain kita tak baca dah. Baca 2 kali puas dah. Tapi Quran ni, gitulah Quran, kalamullah. Alhamdulillah ibu. Seperti biasa sebelum kita masuk pentafsirannya, kita akan masuk dulu buat 6 surah atau muqaddimah surah. Kita nak tahu, supaya kita dapat nak tahu kata surah ni, setiap surah tu ada tempat turun dia. Sahih sebab turun untuk surahnya dan tempat turun di mana. Mana kata tempat turun mata Nabi terima surah ni di mana. Ada hubungan juga panggil satu ilmu untuk kita juga. Jangan juga dengan Quran ni. Surah ini diturunkan di
Mekah. Nah, surah Makkiyah. Atau panggil surah Tabarak ni surah Makkiyah. Surah Mulk, surah Makkiyah. Nah, surah Quran ni ada dua, surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah. Surah Madaniyah atau surah Madinah, surah turun di Madinah. Ayat Nabi dap wahyu di Madinah dipanggil surah Madaniyah. Nah, atau semai Madinah. Ada-ada turun di Mekah. Ayat turun di Mekah. Nah, macam idza zul, banyak-banyak lagi ayat Nabi terima masa Nabi pergi haji wida tu. Nah, turun di Mina. Mina dekat mana? Mina dekat Mekah. Nah, turun di Mina, turun di Arafah. Tapi ayat ni panggil ayat Madinah juga. Sebab dia panggil ayat ni turun masa Nabi duduk di Madinah dah. Walaupun turun di Mekah tapi dia kira tak ayat tu ayat Madaniyah, semai Madinah. Nah, semai Madinah dah. Nah. Ni ayat ni turun di Mekah sebab Nabi duduk di Mekah lagi. Nah, tidak hijrah kepada Madinah. Dah. Mengandungi 30 ayat. Surah ni ada 30 ungkan, 30 ayat. Nah. Oh, dah kita ngapa sajak sari sayak. Dah. Kok baru ni tak ingat ada sort lagi. Waqi'ah dah. Nah. Alhamdulillah. Dah. Benar kita baca semua insya-Allah dia ingat. Baca semua. Dah. 30 ayat sari sayak. Ni nampak kena tanya sungguh dah. Nampak kena tak pada tak warna tim so. Dah. Tak warna tim so. Nah, kita buat halakah. Nah. Pak kelum. Dah kena buat lagu terbaru sungguh dah. Surah ini nama dia Al-Mulku. Al-Mulku makna dia bahasa kitanya kuasa pemerintahan. Amnatkan pokkrong. Nah, amnatkan pokkrong. Apa dak gitu dak? Kuasa pemerintahan. Nah. Pemerintah siapa ni? Ialah kuasa pemerintahan ni ialah kuasa Tuhan lah. Nah, kuasa pemerintahan Tuhan. Itu mana mulk. Nah, kita ingat dah biasa ayat juga ni kalimah Arab ni kadang-kadang tulis sama mulku. Nah, hari ni baca mulku, tapi kalau satu maknanya pemerintahan. Nah, mulku makna pemerintah. Tapi kalau tulis malaku makna lain dah tu. Kalau maliku milku boleh baca lah ke dah. Nah, milku min bawah lam mati milku milik. Di mana milik. Nah, milik. Mulku, malaku, maliku, mana malak lain. Nah, waktu baris ni penting. Nah, waktu suruh ngaji tajwid, suruh ngaji huruf gapo tu. Nah, tukar baris, tukar huruf jadi huruf menjadi muka lain lidah. Nah, jadi muka lain lidah. Nah, dah. Itu Arab, ia bahasa kaya panggil dah. Kemudian al-mulku maknanya kuasa pemerintahan. Kuasa Allah. Tuhan ada tunjuk kuasa amnat kan pokok Tuhan ni. Nah, tahu mana. Nah, siapa jinjai ku Allah? Nah, siapa mi amnat jinjai ku Allah? Dalam ayat ni Tuhan ada tunjuk kuasa dia. Nah, dalam surah Ar-Rahman Tuhan ada tunjuk rahmat Tuhan. Nah, dalam Al-Waqi'ah Tuhan ada tunjuk penghetkan kiamat. Kita ngaji semua tu. Nah, ada satu surah Tuhan ada ayat satu saja hak kiamat orang ni. Nah, kadang-kadang Tuhan capur. Dan surah-surah tu Tuhan capur kata ayat gatu-gatu ayat han ni gatu. Nah, masya-Allah. Pasal nak erti angat dak kita pasal nak erti banget Quran bagi kita itu dah. Bagi kita dengar lagu tu. Nah. Pasal teliu benar, ada teliu benar dah. Kerana pada awal surah ini boleh namakan surah Al-Mulku ni kerana di awal surah tak awal tu ayat mula-mula tu Allah Ta'ala menegaskan kekuasaannya yang mutlak. Tu ada ayat amnat mutlak, kuasa mutlak ni ada kuasa tak ada siapa boleh tolak banding dengan Tuhan. Dia ya kuasanya. Nah, siapa mana nak tolak banding nak mari jang amnat Tuhan, nak mari panggil bang pan amnat Tuhan tak boleh. Nah, Tuhan ya boleh ada kuasa pemerintah dalam alam langit bumi semua ni. Dah. Sedapnya. Apa tak ada Tuhan lain kecuali Allah ya. Kau ada amnat lagu ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, la ilaha illallah. Nah. Ya, ada dalam kalimah la ilaha illallah laka tu. Dia dalam la ilaha illallah. Siapa lebih kuasa sekali? Tak ada dah la ilah. Tak ada kuasa lain lebih kuasa lagi illa Allah. Allah yang kuasa. Nah, surah Tabarak ni ada la ilaha illallah juga. Nah.
Tu maknanya dah. Sebab tu ada ayat kuasa dia yang mutlak, kuasa dia yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dunia akhirat dia so yang pandai-pandai. Nah, dia hok kuasa, hok bijak sana, hok pandai buat gapo-gapo. Nah, menjadi gana dia so ya. Nah, itulah Allah. Nah, tu ada ayat pada kita sedang itirit ke apa dak? Itirit dak untuk main kecap lah. Nah, boleh dak sudah kita kaya tu. Amnat itirit hok Tuhan. Nah, dah. Kuasa pemerintahan Tuhan, kuasa kan program Tuhan. Nah, siapa nak gana dia Tuhan tak serupa dengan Tuhan nak tak jadi. Nah, itulah. Nah, maka kita tengok gini, gapo tu ada ayat gapo pada surah ni. Nah, intisari kandungannya, intisari kandungan mata nah isi kita nak ngaji seru isi yang kita nak ngaji dalam surah ni. Nah, satu dalam ayat ni menegaskan bahawa Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup makhluk-makhluknya. Mula-mula sekali tu ayat kata kuasa hujat mutlak sekali Tuhan tak boleh siapa buat iaitu Tuhan ada. Nah, daripada mati kepada ada. Nah, tak siapa pandai buat ni. Nah, mula-mula sekali tu ayat gitu. Makhluk ini semua ni Tuhanlah jadi daripada mati kepada ada, atau daripada ada pada mati mula, atau mati ada pula. Nah, dua kali mati, dua kali ada kita ni. Nah, untuk menguji Tuhan buat semua tu nak uji supaya nak sop. Nah, tujuannya Tuhan buat tu untuk nak menguji. Nak uji kita. Uji siapa? Nak uji kita. Nah, lepas dah uji tu nak nampak mana? Nak menzahirkan keadaan mereka. Nak nampak kata kita hok beriman dah ni, kita beriman ni taruh mana, dan orang siapa hok beriman dan siapa tak beriman. Lepas tu royak ni siapa nak percaya, siapa tak percaya. Nah, pas hok percaya dah percaya taruh mana? Sungguh kau lolok. Allah. Nah. Ini hak tu kita tu. Nah. Lepas tu tak usah Allah nak sungguh. Nak sungguh. Siapakah lepas ada uji tu nak nampak atas nak? Siapakah di antaranya daripada makhluk Tuhan semua ni yang lebih baik amalnya? Tu pun sop. Nah, nak itu bet situ tu. Pun sop kita ialah nak siapa lebih baik amalannya. Siapa boleh A belaka. Nah, siapa jadi as-sabiqun? Siapa jadi ashabul yamin? Siapa jadi ashabus shimal? Nah, dah. Nasib baiklah ashabul as-sabiqun. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Sedaknya orang jadi ashabul yamin, insya-Allah. Nah, sedaknya jadi as-sabiqun. Nah, orang muqarrabun dengan Tuhan. Itulah nampak jelas tu balasan dah tu. Pun daripada ujian dah tu. Tubik as-sabiqun, tubik al-muqarrabun, tubik orang ashabul yamin tu. Tubik dah tu. Nah, pun sab dah tu. Nah, kita ni baru tengah sab ni, baru tengah dak sab. Nah, seluruh alam yang diciptakannya itu, semua alam ni, dah semua alam ni hak Tuhan jadi belaka ni amatlah rapi dan tidak ada sebarang cacatnya. Rapi ni kata comel belaka. Nah, comel apa laiyat. Nah, laik comel rapi halusi Tuhan jadi dia. Nah, lagi petak sikit pun tak ada. Orang lain buat jadi kita boleh ada kita boleh. Nah, tapi waktu Tuhan nak kita tak boleh. Nah, nak kita tak boleh, nak tamnik tak boleh. Nak kita tamnik tak boleh. Subhanallah. Karena Tuhan jadi semua ni dengan keadaan rapi dan tidak ada sebarang cacatnya. Tuhan jadi makhluk dia, masya-Allah. Nah, itulah Tuhan, la ilaha illallah. Juga dalam surah juga Tuhan kata kemudian digambarkannya Tuhan gambar tu royak. Lepas tu royak ngaku kata dia Tuhan jadi Allah semua duk milik semua ni. Nah, maka Tuhan royak dalam Tuhan tunjuk gambar. Nah, digambarkannya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Dalam surah ni juga kita akan nampak Tuhan tunjuk pada kita. Nah, Tuhan bawa kita pergi dungan hari kiamat belah-belah. Nah, kita tengok hari kiamat belah-belah dalam surah ni. Video hari kiamat. Nah, dan balasan buruk yang sangat-sangat menggerunkan. Tunjuk hari kiamat dan balasan buruk kepada orang deraka Tuhan atas dunia ni. Nah, sangat-sangat menggerunkan. Yang disediakan bagi orang-orang yang kufur ingkar. Untuk siapa semua tu? Azab semua tu Tuhan sedia untuk orang kafir. Untuk orang deraka pada Tuhan atas dunia hari ni. Kenalah nak siapa deraka Tuhan atas dunia hari ni. Auzubillah min zalik.
Tuhan selamat kami dan anak cucu kami dan jira-jira kami dan kaum kami semua ya Allah. Kawan-kawan kami ya Allah, selamatlah semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Sebaliknya, nah saat ni teroyak balik bila tunjuk kemak, Tuhan tunjuk gambar satu golongan manusia yang diraka Tuhan atas dunia ni, Tuhan ada cedera azab yang sangat menggerunkan. Dan turunkan kam sebaliknya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya dalam surah ni Tuhan ada royak juga. Royak hak orang deraka, royak hak orang takut Tuhan. Duk atas dunia duk dengan takut Tuhan, nak buat gapo-gapo beringat. Nah, maka orang lagu ni Tuhan kata, orang yang duk dengan takut gini, takut apa? Takut langgar hukum Tuhan. Nah, nak buat gapo takut ni, Tuhan larang ni, Tuhan suruh tak ni, Tuhan suruh buat lagu mana? Nabi buat tak ni? Kalau tanya Nabi nak buat gapo-gapo, sudah Nabi tak ni? Nah, Nabi buat tak ni? Tu mana tak takut Tuhan dah tu. Dah beringat. Nah, orang yang duduk dengan takut Tuhan atas dunia hari ni, takut langgar hukum Tuhan semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Takut atas dunia ni padahal tak nampak lagi azab Tuhan. Nah, walaupun orang tak ada pun takut juga. Orang lagu ni kata ayat bila-bila surah ni kata mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Tuhan nak cedan nak ampun dosa dia dan nak pahala besar ke dia, iaitu syurga. Pahala besar ni adalah syurga Tuhan. Insya-Allah. Kita duk lepuak mana ni? Ni. Duk ana dua puak ni. Nasallallahu salam daripada puak pertama tadi. Subhanallah. Habis dah. Itu tu ada ayat seru dalam surah ni. Kemudian lagi, maka lakukanlah perbuatan kamu. Lalu Tuhan kata, Tuhan ada perhati belakang gini. Sebab tu, mu nak buat gapo, mu nak kecek gapo, mu nak gapo pun, Tuhan kata, Tuhan tak. Tak dah dalam surah ni Tuhan kata, lakukanlah perbuatan kamu di tempat yang tersembunyi atau tempat yang nyata ke. Mu nak buat gapo, buatlah. Sama tempat sembunyi ke, orang tak ada ke, atau tempat orang ramai, orang ada ke. Dan tuturkanlah perkataanmu. Mu nak kecek gapo, keceklah. Secara rahsia atau terang-terang ke, mu kecek kohor ke, mu kecek derah ke, sama saja keadaannya kepada Allah. Tak ada pelik sikit abuk. Tuhan tahu belaka. Mu buat kohor ke, mu buat derah ke, mu kecek kohor, mu kecek derah ke, mu ada duk kau senyap-senyap orang ada ke, semua tu tak ada pelik bagi Tuhan. Tuhan tahu belaka. Sama saja sisi Allah. Kerana sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam dada. Tuhan dengan kita ni dia tahu lebih. Bukan tahu luar ni tak. Sampai dalam hati kita ni, isi hati kita. Isi hati kita tahu kita tak kecek tu lebih luar lagi. Tuhan tahu dah. Lepas tu orang mukmin dia nak buat apa tak boleh. Kalau orang percaya dia nak buat apa tak boleh. Diri dia sendiri dia berik hidup dalam. Hak tu duk berik dia tu, nak buat gapo-gapo dia takut sangat, hak tu duk berik dia. Iman dia tu. Khamsat dia tu. Dia Tuhan dah tahu belaka. Hak tu duk berik dia tu. Dan apa lagi bila keluarnya berupa perbuatan atau perkataan. Subhanallah. Itulah itu orang beriman. Tu orang beriman. Setelah menerangkan berbagai-bagai jenis nikmatnya dalam surah juga, tu ada ayat nikmat Tuhan ni banyak dalam surah ni. Ada ayat nikmat Tuhan. Nikmat-nikmat atau pemberian Tuhan pada kita. We go ni kita ni banyak kita ni. Dapat nikmat Tuhan. Hari ni duk guna nikmat Tuhan belaka ni. Dia menyawa peh ni, dia kelip pah ni. Berjalan mari banyak mana saat ni. Ada orang kereta boleh makan kenyang apa semua tu nikmat Tuhan. Subhanallah. Tapi tak ada tapi royak, tak khabar ada. Tak khabar ada. Tak khabar. Kalau sila kita kutip royak habis. Allah setelah Allah menerangkan berbagai-bagai jenis nikmatnya telah dilimpahkan kepada makhluk-makhluknya. Ada surah ni royak banyak. Nikmat langit, nikmat bumi, nikmat banyak nikmat Tuhan kepada kita. Lalu dalam surah juga diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, suruh Nabi kita royak apa? Royak kata bahawa Allah jualah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Kita ni daripada tak ada dulu ni. Kalau seorang ni ada apa tahan dah? Ayah ada amanah dah sini. Ada. 50 tahun, 40 tahun.
dalam majlis ni kali kepala pak naik ke atas banyak kenya dah. Dah. Pak wai pada. Kepala 7 pada ke? Nah. Oh lamanya mai duduk sini tu. Nah. Lama dah kita mai duduk sini tu. Allahu akbar. Nah. Allah jualah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Wi khabar benar ni. Nah. We tahu kata kita duduk sini dulu dah bukan mari sendiri kita dak. Tuhan we ada kita sini. Nah. Dan mengadakan bagi kamu pendengaran. Tuhan lepas jadi kita daripada tak ada, Tuhan we alat pendengaran kita. Nah. We alat telinga boleh dengar ni. Nah, ada kata ada telinga tapi tak dengar. Nah. Ada telinga tapi tak dengar. Nah, ada. Nah, ni tak ada ni. Nak gelek dah. Anak kau tak ada lah ni. Nah. Kena ada tuan cuai dah. Mata ada tuan cuai dah. Nah. Dan penglihatan. Nah. Dulu cerah ya. Nah, buat cerah guna juga. Nah, lah ni Tuhan ambil gelek lah. Nah. Nak ada tuan cuai dah ni. Nah. Ada tuan cuai lalu kerja apa dah. Tak apa dah. Nah. Dah. Tak asalnya Tuhan wi penglihatan, Tuhan wi nikmat penglihatan. Tengok hari ni buat Tuhan ambil gelek sikit malah ngepek banyak. Ngepek. Dah. Tak dengar. Wak sama tak dengar dah. Tak nampak. Taruk, sakit. Aku gagah duduk renyak dah, ada kata apa. Nah. Gagah duduk tak tapi kata aku segar ni. Alhamdulillah tak aja duduk bunyi mana dah. Dah. Kalau dia atas tak dengar sebelah ni tukar jadi alhamdulillah tu pun beda sikit. Nah. Dah. Allah. Nah. Allahu akbar. Subhanallah. Dan Tuhanlah mengadakan bagi kamu pendengaran, we dengar, alat telinga we dengar. Dah. Ya, kok alat dengar bukan sining. Nah, kita ngaji dah hok kita tahu belakang. Kok dengarnya bukan maduk sining. Nah, you duk dalan tu. Kok dengar nah, dalan. Nah. Kita kamu kok betul ni ya. Nah, dak bukan sini. Oh itu dia ya, son prakok dia ya. Nah, son prakok dia ya. Nah, Pani kansat nah. Pani udah dengar gitu ya, dah nak dengar dah. Serta hati, besar lagi hati. Nah, hati fikiran kita nah. Semua tu Tuhan buat benda Tuhan belaka kita ni. Nah, tapi Tuhan royak hak tu lemak besar lagi. Nah. Alat pendengaran, alat penglihatan, alat pemikiran hati kita. Nah, kerana manusia ada comel tahu mana pada telinga tuli. Nah, dan mata tak nampak. Dia tak ada fikiran, tak ada guna ada manusia. Nah, kemanusiaan dia tu, dah nampak saya dia tu. Maksud tu. Dah. Bisu pi. Dah. Jangok dia, pi tuli. Nah, adalah dah. Ada tempat cacat dia dah, cacat. Kemanusiaan dia tu mesti dah ada kekurangan. Nah, kekurangan. Nah. Subhanallah. Lah ni kita nak ditahan, nak digapo dah. Nah. Ya tengok kan nak telinga dengar. Nak ditahan ya tu. Pak kalau nak kerja lain lebih lagi. Nah. Nak kerja lain lagi, nak jadi naik botol ko, nah, nak jadi gapo ko, dia tak ada telinga dengar, tak pilih dah naik. Tak ada naik dah. Nah. Dah. Payah nak di temalai duk menau pun tak angin lagi naik. Subhanallah. Allahu akbar. Sebab tu Tuhan kata padahal Tuhan jangok pun Tuhan tak ada koyak dah orang lain pun Tuhan belaka. Tapi Tuhan bila betul tu alat mengatakan kemanusiaan kita alat dah nak terima hidayah dia panggil. Nah. Alat nak terima hidayah tu alat dia. Nah, sebab tak ada mata, tak ada telinga ada mata hingga lagi. Nah, ataupun tak ada mata ada telinga ada boleh lagi. Nah, apa kata ada 2 3 tu habis ada dah. Nah, yang lainnya dia tak ada mata, tak ada telinga, hati pun kurang dah. Nah, hati pun tak boleh nak mikir dia dah. Nah, sebab dia kena masuk kat tu juga. Nah. Ini kita akan ngajilah ayat dia sekali lagi. Nah, semua tu alat syukur dia panggil. Alat nak ibadat pada Allah. Nah, manusia dia pandai syukur Tuhan bila dia ada alat tu. Tapi sebaliknya Tuhan kata, hanya manusia kafir ni tak pandai. Dah dia kufur dan dia kufur walaupun alat tu alat dah dia syukur dia tak syukur. Hanya kufur panggil orang manusia lagi ni. Nah, tetapi amatlah sedikitnya manusia bersyukur. Nah, dengan alat Tuhan widah ni sikitnya orang pandai syukur Tuhan, orang balas budi Tuhan dengan nikmat ni. Nah, dah. Minta Tuhan selamat kita daripada orang jadi tak syukur nikmat Tuhan. Nah, lepas tu nak minta sama Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, Tuhan nak jadi kita ni pandai syukur nikmat. Syukur-syukur nanti balas budi Tuhan. Nah, balas budi ke mana? Waktu balas budi nikmat Tuhan kita ni, kita dengar perkataan Tuhan. Kita nampak
kuasa Tuhan. Nah, kita mikir zikir pada Tuhan. Tu syukur nikmat. Nak panggil. Nah, syukur nikmat. Wallah anak kita ke cakap selanjutnya. Itulah sepintas lalu isi-isi kandungan yang ada dalam surah Al-Mulk hari ini. Nah, wallah alam. Kemudian kita sebelum masuk juga dalam tafsir kita, mari kita dengar sikit tentang kelebihan surah Al-Mulk. Pemperasa surah Al-Mulk. Nah, surah Al-Mulk adalah salah satu surah yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ni katanya An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah. Nah, An Jabir radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sehingga dia baca alif lam mim tanzil as-sajdah dan tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamai no jak. Dua surah dulu, iaitu surah alif lam mim tanzil as-sajdah, surah sejadah. Nah, alif lam mim tanzil kitab la raiba fi min rabbil alamin, surah sejadah. Nah, tak tidur. Mereka baca atau kena baca nak malam tengok itu. Nah, Allah, kita tak boleh turut sunnah Nabi juga, tak boleh baca nak malam juga. Nah, baca jari-jari juga. Nah, dah. InsyaAllah lepas dah ni dah. Kita usaha buat boleh dah juga. Nah, dah boleh dah. Kita baca semalam belum tidur, nak kena baca belum tidur. Atau bila masuk pas ngorek selalu ke, boleh juga dah lepas isya ke, ataupun kat nak tidur ke, ikutlah, yang pentingnya belum tidur. Malam tu Nabi baca surah Sajdah ni. Nah, dan selagi surah Tabarak. Nah, surah Tabarak atau surah yang kita nak mengaji ni. Nah, amalan harian, kata amalan harian Rasulullah. Macam panggil penraiwan hala dah. Raiwan ke raikun. Pracamuan lah, amalan pracamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Laith Antawus qala Laith sahabat lain lagi dia kata, pada seorang riwayat lain lagi dia kata yufaddalan kullu dua surah ini melebihi tiap-tiap surah dalam Quran 70 kebajikan. Dua surah ini pada melebihi lebih daripada surah lain dengan 70 hasanah. Dah 70 hasanah. Atau 70 hasanah banyak mana Tuhan tak tahulah. Tuhan nak beri banyak mana, tapi 70 hasanah setara mana tu kita tak tahu. Tapi yang pentingnya dua surah ni lebih daripada surah-surah Quran dalam kullu surah fil Quran, daripada setiap surah dalam Quran. Nah. Atau kelebihan gapo? Ada sebab apa Tuhan lebih surah ni dua surah daripada surah-surah lain. Dah. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga riwayat melalui an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abi Hurairah riwayat kata bahawa ada satu surah dalam Quran 30 ayat syafaat li sahibiha hatta ghufiralah. 30 ada satu surah dalam Quran ada sebanyak 30 ayat dapat memberi syafaat bagi tuannya sehingga diampunkan dosa baginya. Surah apa ni? Satu surah dalam Quran ada 30 ayat dan surah ni boleh syafaat. Syafaat mana kata prakkan, boleh tolong sahabatnya, tolong sahibha. Nah, tolong sahibiha. Tolong sahibna atau tolong tuan dia. Tolong tuan surah. Dah. Mana atas nak ditua dululah. Kalau tak ditua dulu tak ada. Mana ditua nak mana? Dah. Dia kena baca, dia kena reti, dia kena kenal surah Tabarak ni. Itu baru panggil tua. Siapa duk absain dengan surah Tabarak, sama ada bacanya, sama ada fahamnya, sama ada amal dengan ajarannya, itu panggil tua. Nah, itu panggil tua. Dah. Kita tengok sebab tua gapo, nah? Yo, nah sebagai terperak ibu-ibu gapo atau nah. Kita tahu, kita kenal dia. Nah, dia kenal dia. Nah. Betul semata-mata baca ni. Semata-mata baca saja tak faham, tak lewat amal dengannya tu. Masuk dalam peranan tua dah lagi. Nah. Siapa jadi tua surah ni? Nah, maka surah ni akan tolong dia
tolong syafaat dia daripada azab Tuhan khasnya. Nah, sama dalam riwayat lain kata dia kubur dan di api neraka esok. Nah, tolong siapa sehingga Tuhan ampun dosanya. Surah ni surah gapo? Iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah kita nak ngaji ni. Satu surah yang Nabi kata boleh kita bersaing dengan dia, kita jadi sahabat dia, maka dia jadi akan tolong kita, nah, daripada syafaat kita daripada azab Tuhan sehingga Tuhan ampun dosa kita. Nah, masalahnya kita kita ada dosa. Nah, kita semua ni kena dosa, tak ada siapa maksum. Nah, kau siapa boleh jamin kata dia tak ada dosa? Tak ada siapa boleh jamin. Nah, kerana kita tak ada jamin kata kita tak dosa, maka hari ni kita kena cari saing. Kena cari dah tenai kuam bela-bela kita. Nah, lepas tu dalam surah lain tu kata tenai kuam. Nah, surah ni sebagai tenai kuam, sebagai bomo gue kita. Masya-Allah. Nah, hari ni temu dah bomo gue, nak gue kita akhirat esok. Nah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadis ni daripada Anas bin Malik. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak kata ada seorang lelaki orang sebelum kamu. Nabi cerita orang dulu. Quran tu lama dah, ada lama dah. Nah, mati dia tu ni mati. Dan tidak ada baginya sesuatu daripada kita Allah kecuali tabarak. Tak pandai lain. Dalam Quran Tuhan ni tak pandai lain. Pandai tabarak kasaya. Nah, pandai surah tabarak ni saya. Nah, maka maka apabila diletaknya dalam liya lahaknya fi hafrati dalam lubang liya tu. Nah, Malaikat maut pun mari. Hari tengah ji hari ni. Nah, malaikat maut mari. Bukan. Malik muka nakir. Nah, atahul malaikat pun mari. Fasaratis saura fi wajhi. Nah, maka surah pun bangun. Nah, berlawan pada depan dengan malaikat saat ni. Nah, mari depan dengan malaikat surah saat ni. Nah, lalu dia katakan, faqala laha, malaikat kata, surah ni kata pada malaikat. Malaikat kata ke surah saat ni. Nah, mari duk pongkan tua dia. Nah, malaikat kata ke surah kata innaka min kitabillah wa ana akrahu musa'atak. Nah, mu ni daripada kitab Allah, aku tak silah menyakitimu. Malaikat kata ke surah saat ni. Kau tak sebab kana-kana lah kau mu. Nah, atwa inilah amliku laka wala lahu wala li nafsi daran wala naf'an. Aku ni tak ada milik gapo. Aku tak ada amnak gapo-gapo bagi diri bagimu sendiri ke, bagi orang mati ke, bagi diriku sendiri pun nak mudarat, nak manfaat tak ada. Aku tak ada amnak gapo aku ni. Nah, malaikat maut ni malaikat ni hanya wak nanti dia. Nah, wak nanti dia. Tuhan suruh kadar ni dia. Nak lebih-lebih ada kuasa Tuhan kamsan Tuhan ada. Nah, kadang malaikat ni kita tahu dah sejarah pada makhluk malaikat ni kata dia sangat-sangat taat kepada perintah Tuhan, dan tidak deraka sikit pun pada perintah Tuhan. Itulah makhluk malaikat. Allahu akbar. Nah, kita pun suruh lagu tu juga, tapi lah kerana kita ada nafsu, manusia ada nafsu, ada syaitan yang ada ganggu tu. Nah, nak taat gelecah puak ke kot lain. Nah, dah. Puak kot lain. Dah. Jadi gitu kita. Apa malaikat ada? Dah, dia ni nafsu dia tak ada, syaitan nak apa tak boleh dia. Nah, waktu tu hanya suruh gitu kena buat gitu, kena tanati dia. Nah, maka kerana surah saat ni maduk depan dengan dia maduk pokpang tua dia tak sui masuk dekat. Tak sui malaikat masuk dekat dengan tua dia tu. Nah, kata ginilah malaikat saat ni royak kepada surah Tabarak. Kata fa in aradta hadza bihi, kalau mu nak tolong dia, maka mugilah jumpa dengan Tuhanmu sendiri. Fa intaliqi ila rabbi tabaraka wa taala fashfa'i lahu. Mungkin minta jumpa dengan Tuhan sendiri, lepas tu mungkin minta syafaat dengan Tuhan sendiri baginya. Nah, kita minta tolong dengan Tuhan. Allahu akbar. Lalu dia pergi. Fatantaliqu ila rabb. Dia pergi jumpa dengan Tuhan, fataqulu, dan surah ni pun kecek royak ke Tuhan. Dia kata, ya Rabb, inna fulanan amida ilayya min baini kitabik fata'allamani wa talani. Hamba-mu tu, nah, gantung dengan aku sore. Gantung dengan aku daripada kitab-kitabmu, daripada surah Quran semua tu, duk gantung dengan aku ya. Nah, dia belajar aku, dia baca aku. Nah, apa kamu nak bakar dia, afatahriqu anta binnar? Apa kamu nak bakar dia dengan api neraka? Wa tu'adzibu, nak azab dia, wa ana fi jawfi, aku dah ada dia. Oh, ada dia terus jadi boma gue kita. Nah, tu lagi gue kita. Ni panggil gue kita. Nah, kita tua dalam kubur ni.
Fa in kunta fa'ilan dzaka bihi famhuni min kitabik. Kalau mau nak azab dia, kalau mau nak buat gitu juga ke dia, maka menghapuslah aku daripada kitabmu Tuhan. Oh, dah masya-Allah. Kalamullah juga kitab surah ni. Nah, famhuni min kitabik. Nah, dah. Hapuslah aku daripada kitabmu Tuhan. Lalu Tuhan pun jawab, fayaqulu, Allah Taala jawab, ala araka ghadibta. Aku nampak apa nak marah tu. Tuhan jawab kepada surah Tabarak. Nampaknya mu nak marah tu. Nah, Pak jawab surah Tabarak kata fataqulu wa haqqul li. Nah, jawab di surah Tabarak kata hak bagiku. Nah, aku ada berhak aku marah. Nah, Allah nampak gambar tu jadi satu drama dah. Satu lakon sini. Tu ada ayat Nabi ada ayat cerita surah Tabarak. Nah, fa haqqul li an aghdiba. Hak bagiku aku nak marah. Nah, lalu Tuhan pun ayat kata fayaqulu, Allah pun katalah jawab kata idhabi gigilah. Faqad wahabtuhu lak wa syafa'tuka fi. Aku ikut mu. Nah, mu gigih. Aku hebah dah orang tu bagimu. Dan aku syafaatkan engkau dengannya. Ya, kerana syafaat ni kalau Tuhan tak izin tak jadi ke? Tak ada siapa boleh syafaat kita. Wa man yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Dia baca dah surah, dia baca ayat kursi semua dah. Nah, Tuhan dia amnat dia mutlak. Nah, tak ada siapa boleh pandai-pandai dah Tuhan. Dah Tuhan tak usah tak ada siapa pun tolong. Nah, tapi gapo-gapo Tuhan nak tolong kita akhirat Isa ialah dengan sebab bi izni, dengan izin Tuhan. Dua anumat kang Allah. Nah, dua anumat kang Allah. Maka Tuhan pun syafaat dia. Nah, tak apalah mugilah aku hebah ikut mudah dah orang ni. Dan aku syafaatlah engkau dengan padanya. Dah. Lalu surah pun jumpa pergi empat malaikat pula. Fataji'u fatazjirul malak. Nah, mari jumpa dengan malaikat, jekah malaikat. Pergi jekah malaikat, kecek derah dengan malaikat. Nah, hamba malaikat tumbik. Malaikat apa? Fa yakhruju khasiful bal lam yahil minhu. Nah, lam yuhlu minhu bi syai'. Nah, maka malaikat pun tumbik saja, tak nak buat gapo kok orang tu sana. Insya-Allah kita akan ni kelebihan surah Tabarak. Tak boleh kena azab. Tak boleh nak azab orang dia sana. Nah, tak kena azab lah orang tu sana. Nah. Lalu tu dia bos apa malaikat tu beda, surah Tabarak tadi pun mari jumpa dengan tua dia semula, fataji'u fatadau fahan ala fihi. Maka dia mai letak mulut dia di atas mulut orang yang baca surah Tabarak sana. Nah. Tuhan buat seorang setengah manusia pula surah Tabarak sana kita nampak. Nah. Dia letak mulut dia atas mulut orang tua dia baca Quran saat ni. Fataqulu dia surah Tabarak kata kepada tua dia, marhaban bihadzal fam farubbama talani. Jinditan rab, marhaban atau jinditan rab, selamat datang kepada mulut ini yang selalu membaca aku. Nah, marhaban bihadzal sadri, selamat datang ahlan, selamat datang dengan dada ini. Farubbama wa'ani, maka sentiasalah mempahek aku. Pandai dia kata kena pahek. Nah, kau baca macam-macam butuh mata karah kita dak. Nah, baca serta pahek baru dah prayuk daripada surah. Nah, kerana surah ni ada tolong kita mana. Nah, wa marhaban bihatain alqadamain farubbama qamatabi. Selamat datang, selamatlah jindi tandap dengan dua tapak kaki ini yang beramal dengan aku. Waktu annisuhu fi qabri, maka dia dah pada menemani dia dalam kuburnya, makhafatal wahsyah alai. Surah sana pun duduk teman dia dalam kubur bima takut tua dia terkesi. Allahu akbar. Setelah Nabi royak surah ni, nah, qala pada Anas royak hadis ni. Nah, Anas kata bila Nabi setelah Nabi royak hadis ni, nah, bihadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masa tu lam yabqa saghirun wala kabirun wala hurrun wala abdun illa ta'allamaha wa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munjiyah. Setelah dengar Rasulullah ayat surah hadis ni, maka tidak tinggal seorang hamba, hak kecilnya, hak besarnya, hak bebasnya, hak hambanya, kecuali belajar surah ni belaka dan beramal dengan surah ni. Dan surah ni nak Tuhan nama Nabi namakan Hainam surah ni juga, menamakan surah ni juga nama Al-Munjiyah, yang memberi keselamatan, yang penyelamat. Surah penyelamat. Penyelamat sini ialah penyelamat daripada azabil qabri. Nah, dan azabil
jahannam. Nah, azab jahannam. Dan bagaimana surah lain pula pada ada katanya hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Nah, dalam hadis tak berapa itu mana apa hadis gharib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan surah ni juga al-mani'ah. Al-mani'ah penghadang. Surah ni penghadang, surah penghadang atau surah penyekat. Arti pokpong. Nah, surah sebagai surah pokpong, pongkan dipanggil al-mani'ah. Nah, al-munjiyah yang boleh menyelamatkan. Melamatkan apa? Iaitu melamatkan tuannya daripada azab kubur. Nah, salah satu amalan yang kita boleh usaha hari ni pada dunia lah ni supaya Tuhan tolong kita selamat pada azab kubur, yang mana azab kubur ni nenon ada cerak. Waktu Rasulullah yang dulu kata waktu Rasulullah ajar kita semua baca doa tu. Nah, baca doa minta jah daripada azab kubur. Nah, Allahumma inni dalam azab dalam apa dalam azkar kita pun ada, dalam doa-doa lain pun ada lah Nabi ajar tu. Nah, azkar di mana ibu? Di mana minta jah pada azab kubur dan azkar? Dalam azkar dah. Tu dalam Allahumma afini dah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Kita doa dalam apa dah? Dalam azkar kita, dalam azkar. Dalam wirid aurat semaya pun ada juga. Nah, saya silap ada wirid semaya. Lepas tu ada lagi buka Allah majni minan nar dalam tu Allahumma inni buka wirid dalam doa. Nah, dalam doa semaya kita. Atau minta empat perkara tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr. Ia pun ada kat dalam tahiyat sebelum salam. Empat perkara Nabi sebaca semua dalam tahiyat sebelum salam. Dalam tahiyat atas lepas baca tahiyat, lepas selawat ke apa tu, dan baca doa-doa tu. Nah, empat perkara Nabi tak boleh tinggal. Kalau boleh tak boleh tinggal. Khom krong cak sijang. Nah, minta Tuhan berlindung kita daripada empat perkara. Nah, baca semua insya-Allah. Nah, iaitu empat perkara ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta jar daripada azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku minta berlindung ya Allah daripada azab kubur. Kena jumpa cerak belaka tu. Nah, kalau kubur ada azab duk tunggu lagi tengah jidah barang ni. Nah, tengah jidah hadis tu barang ni. Wa a'udzubika min azabil azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah ujian hidup dan mati. Inilah kita tak tahu kalau hidup pun tak ada fitnah, kat nak mati pun ada fitnah lagi. Nah, ada ujian lagi. Allahu akbar. Nak selamat ke mana kita dah tak tahu pun. Nah, kalau kita tahu pun dah tahu dah ni pun tak tahu lagi kita nasib nak buat ke mana. Nah, kalau Tuhan tak tolong pula. Hanya duk bimbang pada saat kita tak serti tu. Tak tahu tu. Tuhan rahmatlah pada anak cucu kami ya Allah, pada sayang kami. Pada masa duk dia, masa duk alik dengan dunia ni. Nah, tak khabar apa lagi. Nah, tak khabar apa lagi duduk tu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nah, Nabi tak boleh tinggal doa Nabi tu. Nah, lepas tu siapa tak boleh lagi doa ni, belajar lebih pandai. Nah, belajar lebih pandai. Dan banyak lagi doa-doa Nabi minta ajar kita supaya kita minta jah daripada azab kubur. Dan baca setiap kali azab kubur ni kita baca nak kali lalu kat kubur. Mana kat kubur kan ni? Siapa tak mari saat ni lalu kat kubur? Rumah siapa tak lalu kat kubur mari saat ni? Dah. Rumah siapa depan kubur, lalu kat kubur, ada semua yang kena baca nari. Nah, nak helak-helak lagi lu baca semua kita setiap kali. Ya ada doa kubur baik lama tak? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna bikum lahiqun insyaallah. Nas'alullah lana wa lakum afiyah. Tuhan minta selamat. Hok pandai. Allah, pandai sekali dah ni. Dah. Ni. Ngah kita kecek pagi ni banyak kita lagi nah. Dah. Dah. Ya alal kubur. Dah. Tu salah dia ya. Dah salah dia dah.
Ya bila kita lalu kat kubur ni, ya 3 perkara. Ana. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Dah ada lafaz dia banyak. Tapi masyhur ni lah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum hai ahli ya dia satu kampung besar tu situ dah. Ha. Daripada orang berislam dan orang beriman. Lepas tu ayat dia, fa inna bikum lahiqun insyaallah. Kami nak maduk sini juga ni insyaallah. Nah. Lepas tu ayat fa inna bikum lahiqun insyaallah. Kami minta doa. Ni baru doa. Nas'alullaha lana wa lakum afiyah. Kami minta pada Allah bagi kami dan bagi kamu semua selamat daripada azab. Ada dah tu? Ada. Dalam apa dah? Doa. Cari ada doa banyak doa perjamuan kalau kita lakukan tu. Nah. Nas'alullaha lana wa lakum afiyah. Salamah, na'afiyah, kalau juga na'afiyah. Nah, afiyah. Wallahu alam. Adalah doa wirid semaya tu ada juga. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardalil umr wa a'udzubika min fitnatil mahya min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Ala aurat lepas maya wa doa tak ada. Allahumma inni a'udzubika min azabi minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umr wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Mana kata banyak tempat Nabi dah ajar minta jah daripada azab kubur. Nah. Ya. Ni dalam surat ni. Nah. Ya doa dalam saat ni Allah lepas maya. Ni doa lepas maya tak ada. Nah, Allahumma inni a'udzubika laktisi. Nah, ya ada lek dia tu. Nah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada bakhil. Wa a'udzubika minal jubni. Aku minta berlindung denganmu daripada penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umr. Dan aku minta berlindung denganmu daripada jadi nyanyuk. Jadi umur nyanyuk. Jadi sejelek-jelek umur itu umur nyanyuk. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku minta berlindung denganmu daripada fitnah dunia dan aku minta berlindung denganmu daripada azab kubur. Ni wirid semaya. Ni aurat. Nah. Doa-doa Rasulullah mengiringi solat. Dalam wirid semaya. Nah, siapa beli surah pada kalau tak ada siapa sini. Kalau kita menara ni kita buat dua lu dah. Kuat lu dah azkar sebelah, wirid semaya sebelah. Nah, dalam sebuku tu. Nah. Wallahu alam. Itulah doa-doa ataupun kelebihan yang kita baca ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita tentang surah Al-Mulk. Insya-Allah bila kita tahu dah hari ni kata setara mananya kelebihannya Tuhawi kepada surah Al-Mulk ini yang tidak banyak surahnya dah. Ayatnya hanya 30 ayat. Kalau kita bila sehari-hari kalau kita nak usaha sungguhnya tak ada lebih pada kemampuan kita. Nah, kita ngapa satu ayat sehari. Nah, satu ayat sehari. Nah, kalau kita nak ngapa sehari satu ayat, sebulan kita akan ingat surah ni. Nah, dah surah sebulan malah 30 hari. Nah, kalau kita nak ngapa. Nah, dah. Apa tak saya ngapanya kalau kita tanya dah. Kerana bila kita terdengar ada kelebihan setara ni Tuhan nak kita, sangat ruginya kita tak ada ngapa dan tidak waksain dengan surah Tabarak. Dia nak bersaing lagi dia kena kenal surah Tabarak. Dia kena reti surah Tabarak. Dia kena faham surah Tabarak. Nah, baca macam dia saja sana. Baca dia, nah, faham dia, beramal dengan dia, tu baru panggil saing dia panggil. Saing. Nah, sahibuha. Nah, wallahu alam. Itulah saja. Nah, kelebihan dia surah Al-Mulku. Nah, insya-Allah ada selagi. Nah, ada selagi dalam hadis ni pun hadis dhaif juga. Nah, hadis dhaif dia semeh dengan surah kok Nabi kata sini semeh supaya dengan supaya surah Yasin. Nah, dalam hadis ni Nabi katakan lawadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Kalau aku nak sekali Nabi kata bahawa surah ini di dalam hati setiap manusia daripada umatku. Nabi suka lagu tu. Nah, lawadatu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Surah ni Nabi kata kalau boleh ada duduk dalam hati umatku. Dalam hati umatku nak kena
Ngapalah, nah kena ngapa. Tu Rasulullah kenal lagu tu. Pak kita tahu dah gini. Nah. Alhamdulillah. Ya supa dengan Yasin hadis ni. Wallah alam ni pun tak tahulah dah kata hok mana so hadis hok Nabi kecil ni untuk Yasin ke untuk surah Tabarak. Tapi ulama Ibn Katsir ni dia ambil bubuh kedua tu. Surah Yasin pun dia ambil hadis ni. Nah, surah Tabarak pun dia ambil hadis ni mai royak juga. Nah. Tak serupa. Tak serupa. Nah, cuma Nabi suka juga surah Yasin pun tahu dalam hati kita juga. Nah, dah. Ya kalau kita nak kalau dikalu lah gitu dah. Jadi kalu semua. Nah, insya-Allah. Nah. Kita nak usaha gap lah. Ini kita tahu cerak dah. Inilah amalan hak Tuhan nak boleh tolong kita akhirat esok. Nah, kita sendiri yang bacanya, kita sendiri yang fahamnya, kita sendiri yang beramal dengan ayat ni. Bukan orang lain tolong kita dak. Nah, tapi pak kita lah kerana pak kita dak ajar lagu tu, lama-lama dah celak mata. Quran ni orang lain tolong baca kita. Nah, kita nak tuwi duit ke dia ya. Nah, anak cucu kau nanti duit ke dia. Taruh duit ada setengah orang dah tu, taruh duit belah-belah dah. Ni taruh ni, duit ni aku taruh semua upah orang baca Quran kat aku mati sok. Jangan mati. Nah, dah. Tegak orang duk pakai terlebat tu dia mencaklah belah dah. Dah mencaklah belah dah. Nah. Kalau dia ni mati, aku nak pergi baca nak tak baca. Nah, nah. Subhanallah. Nah. Allahu akbar. Jadi agama amal ibadat kita ni jadi rupa bentuk kakai lagi. Nah, dah. Jadi bentuk nego waktu. Nah, subhanallah. Habis. Nah. Agana tu. Ada gapo sakut ngah buat kita punya geger malak dah. Nah. Alhamdulillah Ibu. Nah. Atulah Ibu. Nah, mari kita masuk ayat hari ni. Insya-Allah. Nah, hari ni nak desk kat mana lagi? Kita ngaji ni. Karena kita habis masa dengan hak tu dah saat ni. Dah. Mari kita dua ayat pun tak apa dah dulu gini. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah. Siapa dah ingat surah Tabarak dalam majlis kita? Esok. Nah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Nah. Kita pakat dah, insya-Allah dah. Alin kita apa MOU. MOU ngapa surah Tabarak. Insya-Allah nak pakat dah. Tak ada berani enggak sanggup nampak dah. Berat benar masa dah. Tak ada senai kurang, ada. Nah. Surah ni sebagai senai kurang kita. Nah. Kena cari senai kurang belah-belah ni. Tuhan ambil kita bila tak nak jumpa ni Allah. Nah. Yang ni surah Tabarak dalam dada kita. Nah, dada kita ni. Nah. Dah. Apakah surah tu kerana bagi kita mati, surah Tabarak dalam dada kita. Surah kata Tuhan kalau nak azab dia, kalau nak bakar dia ngapi neraka, aku dah ada dia. Dah. Mata itulah faedahnya dah insya-Allah dah. Insya-Allah. Siapa hok faham dah, siapa ingat dah faham pula. Dah faham pula. Hari ni kita nak cuba faham makna dia, lepas tu kita nak buat amal dengannya. Nah, kita nak iqamah dengan surah ni. Ayat pertama insya-Allah. Mari kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita melalui surah Tabarak ini. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala istihar pada mengajar kita. Royak serta ajar kita dalam wala dia ajar kita. Tabaraka berkat. Tabaraka itu berkat dah. Mana berkat? Berkat-berkat ni masuk Arab lagi. Berkat ni. Berkat ni maksudnya tinggilah kelebihannya. Ala tafsir sini dia tafsir maha tinggilah kelebihan Tuhan. Itu mana berkat. Kelebihan Tuhan. Tinggilah kelebihan kuasa Tuhan, pemberian Tuhan, apa semua kira dengan Tuhan tu maha tinggilah. Ada tafsir atau maha bersih. Bersih maknanya bersih.
Wallah alam. Kita ambil kelimah makna ni dulu. Nah, Tuhan puji diri dia sendiri. Yang pentingnya Tuhan puji diri dia sendiri. Nah, nafsul karimah, dan Tuhan royak kita. Maha berkat, yang maha tinggilah kelebihan Tuhan. Apa Tuhan berkat sangat, tinggi sangat kelebihan dia? Karena Tuhan kata allazi biyadihi malakutu allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena tak berkat lagu mana Tuhan kata, karena dialah yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Nah, semua milik semua ni biyadihi. Biyadih, kalau kita tengok makna dia balik bahasa sungguhnya, bahasa Arab tu biyadi, yadun tangan. Tuhan kata di tangannya lah segala milik semua ni. Amnat kan, kalau semua dalam kuasa dia belaka. Dalam tangan dia belaka, dalam milik dia belaka. Nah, dalam kuasa dia. Tu kalau kita nak erti makna bahasa-bahasa pada dengan bahasa makna dia biyad, yadun tu. Nah, yadun mana tangan. Nah, Tuhan kata di tangannya lah, di tangan Tuhan lah segala milik semua ni. Tuhan kecek dengan bahasa lagu tu. Nah, kita kata kalau dalam tangan sini, tapi di dalam ayat kita dia tak dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia tak balik dengan makna yadun dak lah. Dia mari takwil kepada yadun sini lah kuasa. Kuasa. Nah, wallahu alam. Nah, tapi dalam bahasa Arab yakhbiru annahu biyadihil mulk. Nah, di tangannya lah milik, dia lah menguasai, duk bercara, duk tadbir, duk urus. Nah, dalam semua makhluk semua ni, nah, mengikut kehendak dia. Tu maknanya. Dah. Tak puji lagu mana. Nah, dia jadi, dia hamba tengok gapo dah kita tengok tafsir dia. Nah. Tu mula-mula sekali dalam ayat sa ni tu, dah dia royak umum dulu. Maha suci Tuhan. Nah, maha tinggilah Tuhan. Kenapa? Karena semua milik ni dia dalam kuasa dia ya. Biyadihi al-mulku. Dalam kuasanya sajalah segala milik. Nah, dalam tangannya lah segala milik. Kalau tangannya apa kita kata, boleh tak kata tangan tu ha? Biasa dengar tak kata? Biasa baca ada. Baca tak reti, tak ada seduk pun. Hati kita. Nah, tak rasa takut pun. Apa begini kita malik mana? Wahabi dah apa? Dah. Nah, kalau ni boleh tak reti supaya dia faham. Nah, supaya dia faham tu dia kata Wahabi lah dah, tak ada orang lain. Nah. Dah. Tak kata Syiah. Nah, tak kata tu orang tak Yahudi ke Kristian ke. Nah, Wahabi. Kalau ni Wahabi tu lebih jahat dari Yahudi lagi bagi dia. Nah, orang jeluh agama dia panggil. Nah, Wahabi dia faham lagu tu. Nah. Sebenarnya ibu, kalau kita nak kata yadun tangan dengan tangan Tuhan apa boleh juga. Nah, tapi tangan bunyi serupa tangan kita. Bunyi serupa tangan kita. Kalau kita kata sifat dengan Tuhan ni serupa tangan kita, kerana Tuhan tak serupa kita dah. Di awal lagi kata Tuhan tak serupa dengan siapa-siapa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, pada genap apa serupa kitanya. Tuhan ni tak serupa dengan siapa-siapa. Dia baca semua kan dalam keluar Allah tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tak serupa apa-apa, siapa-siapa pun. Nah, lepas tu dalam ayat lain pun laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan apa-apa juga. Sesuatu apa pun tak serupa dengan Tuhan. Tu bila kita dengar, kita ngaji Quran ni, nah, kita ngaji Quran ni, kita jadi Nabi faham. Nah, dia panggil Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam mazhab Syafi'i, mazhab semua tu. Nah, mazhab 4 tu dan sahabat-sahabat dulu, tabi'in dulu tak rajin royak kata Tuhan tu. Bila sebut kata ayat Quran serupa bunyi serupa makhluk tu. Nah, kira dengan Tuhan tapi bunyi serupa makhluk. Kita ngaji sikit lagi sampai di ayat, kalau ngaji surah Jadah, Tuhan mengaku kata dia istawa 'alal arsy. Dia istawa di atas aras, dia menetap di atas aras, dia duduk di atas aras. Bunyi sebuah makhluk ke tu? Pak kita nak faham ke mana dengan ayat ni? Ni bunyi tangan makhluk, tangan Tuhan ada bunyi. Nah. Bila kita bunyi serupa ayat ni, maka kita wajib beriman. Wajib beriman. Kalau kita tak beriman, kafir. Walaupun satu huruf kita tolak daripada Quran, kita kafir ibu. Nah, sebab biyadi ni siapa kecek ni? Nabi ke Tuhan? Tuhan sendiri royak kata biyadihil mulk. Di tangannya lah segala milik ni. Tuhan sendiri royak. Tapi kita cuma nak faham lagu mana Tuhan kata biyadi. Bunyi sebuah makhluk je. Nah.
Nak bunyi supaya makhluk ana hak Tuhan. Nah, cuma tu ayat kata ya tangan Tuhan, tapi kita kata ya, tangan Tuhan sini, kan ayat lain kita kata ada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan ada bunyi supaya makhluk tak? Tuhan dengar? Tuhan nampak? Nah, bunyi supaya makhluk tak? Serupa makhluk juga. Apa betul-betul dia percaya? Ya ada sini ada sifat zat panggil. Sifat zat, sifat diri Tuhan. Nah, dah. Sebab hari ni bila kita bunyi serupa dengan makhluk tapi hak ni tak serupa dengan ya Tuhan. Cuma kita ambil ayat lain. Bila bunyi lagu ni kita ambil Tuhan tak serupa dengan gapo-gapo. Tangan Tuhan yang layak dengan dia. Ti maksud kat Allah. Tu dah. Itu caranya as-salafus salih dulu. Orang dulu nabi-nabi, sahabat dia bagaimana lagu tu lah. Bila bunyi ayat Quran bunyi sifat Tuhan serupa dengan makhluk, maka dia ambil ayat ni pergi katut situ. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan gapo-gapo. Tangan Tuhan pun layak dengan dia. Dah. Ada Tuhan pun layak dengan dia. Nah, tinggi Tuhan pun layak dengan dia. Kita kata subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tinggi gapo Tuhan? Nah, tinggi sifat dia, tinggi zat dia. Mana sabar dengan Tuhan. Nah, bunyi serupa makhluk tapi bunyi serupa makhluk sebab Tuhan nak ayat makhluk. Kalau tak kecek dengan bahasa makhluk, kita nak faham ke mana? Nah, dah. Bahasa tu bahasa makhluk. Dah bahasa Tuhan we kita makhluk ni faham bahasa tu. Nah, dah faham bahasa. Tapi hakikat kuancing hak Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Dah. Tak serupa dengan makhluk. Kita gitu kan. Dalam wujud kita dah baca dah. Pada tak ingat dah. Wujud kita apa nah? Dia kata mukhalafatuhu lil hawadis. Dah. Tuhan ni mukhalafah dengan benda baru. Mukhalafah nak kata tak tang. Mai เหมือนกันกับสิ่งที่ถูกสร้าง dah. Wujud kita tiba-tiba kita apabila kerana kita ngaji sifat dengar, biasa dengar ni, biasa sifat dengar, sifat nampak, sifat hidup, sifat apa, kita rasa tak apalah mukhalafatul hawadis. Apabila kita ngaji Quran, bukan ada 20 tu ya sifat Tuhan ni. Sifat Tuhan siapa kata 20? Banyak banyak sifat dia. Dalam Quran banyaklah, hadis banyak lagi. Siapa mau duk camkat sifat Tuhan 20 tu? Dah. Hak nama dan hadis Nabi 99 dah. Pasal dalam Quran tu banyak lagi. Dah. Tuhan suka, Tuhan senyum. Dah. Dah. Tu mi hani mula-mula ni kena panggil, kita kena ada hak tu dulu. Nah. Kita kena cedah tu persediaan. Country yang prom bila kita nak ngaji tafsir Quran ni, kita akan temu dengan sifat-sifat Tuhan yang kita tak pernah ngaji lah wujud kidam. Dah. Kadang-kadang dia kata mari ayat atas wujud pada ada Allah ni tidak jisim, tidak berjirim, tidak berjisim. Nah, tak tahu duk mana. Dah. Duk segala-gala tempat. Hak kita biasa duk ngaji dengan Tuhan ni. Nah, ngaji wujud kita tu. Maka hari ni hak wujud kita tu bukan daripada hak Nabi Hijjah dak. Nah, ada situ ya. Wujud kita ni bukan ilmu hak Nabi Hijjah. Yang mari lepas pada Nabi mati lama dah. Adalah kisah-kisah dianya. Nah, Nabi tak pernah ajar akidah kita melalui wujud kita. Sahabat-sahabat tak pernah mengaji wujud kita. Ni biasa ayat ada dulu kata Imam Syafi'i sendiri duk cita-cita nak tahap lepas dinding kitab wujud kita tu. Dah. Dia timbul baru lepas Nabi mati dah. Nah, beratus tahun lebih dah Nabi mati tu. Nah, baru timbul wujud kita tu. Maka Abu Bakar, Umar, Ali, Khadijah, Aisyah, siapa isteri Nabi, sahabat Nabi dulu duk ngaji wujud ngaji akidah. Lakkan satah Rasulullah ajar pada mereka bukan melalui wujud kita dah. Tapi doi terong pada ayat Quran lu dah. Nah, wujud kita keluar Allah, ayat kursi, apa semua tu. Nah, macam surah Tabarak hari ni sendiri. Dah. Lepas tu bila kita mari ngaji kata Tuhan tidak berjisim, tidak berjirim, Tuhan tak duduk mana. Nah, Tuhan duduk apa dah? Tuhan duduk rata-rata. Nah, fi kulli makan. Lepas tu baru main waktu yang mari duduk belaga dengan istawa alal arsy tu. Baru kita mari ngaji Quran, Tuhan atas Tuhan duduk tak aras tu. Nah, mari kat top dengan Tuhan duduk mana ni? Tuhan duduk rata-rata tu. Nah, duduk rata-rata tu. Nah, sedangkan hak duduk rata-rata tu siapa kata? Siapa kata hak tu? Nah, dah. Dah. Wallahu alam. Tu faham tu dah.
Kau kelik asyik mari dah mula. Dah. Dah. Ngaji kita ngaji faham, jangan ngaji tak faham. Kalau bila tengah ngaji tak faham ni ada satu fitnah. Dari satu fitnah lebih teruk daripada tak ngaji lagi. Kita ngaji tak faham ni lebih jadi fitnah lebih teruk daripada kita tak reti lagi. Subhanallah. Tuhan selamat kita dah. Tuhan beri kemudahan pada Umi supaya Umi boleh kecek benda bila kita faham insya-Allah dan Tuhan beri kemudahan pada ibu-ibu semua jadi mudah faham insya-Allah. Benda tak ada payah faham. Iaitu Tuhan bunyi kalau lah bunyi nak hari ni lepas dah ni di mana-mana ayat lain lagi pun bila kita bunyi Tuhan sebut sifat dia bunyi-bunyi semai-semai dengan makhluk tapi itu nama saja tapi hakikat tak serupa. Nak serupa dengan Tuhan tak serupa dengan siapa dah. Ni Tuhan. Kalau sama makhluk pun tak serupa dah. Sama makhluk tangan kita tangan sikat serupa tak? Tak serupa dah. Tengok kita tengok kali serupa tak? Tak serupa dah. Dah. Mana pegung dengan telinga apa? Tangan kita tangan Tuhan. Dah. Sama makhluk tak serupa dah. Sama makhluk tak serupa dah. Dah. Baik, kalau gitu dah. Alhamdulillah dah. Yang pentingnya adalah ayat ni. Kalau Tuhan mai royak kata royak cara royak betul benar ke atau royak secara sindir ke, royak secara mubalarah ke. Yang pentingnya kita boleh faham kedua. Kalau ada orang takwil kata ayat ni kita dari tafsir Melayu takwil dah ni. Dia tukar makna lu dah. Dia tak ambil guna tangannya dah. Dia panggil kuasanya. Kuasanya. Maha berkatlah, maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Mulku sini kata dunia akhirat, milik semua ni. Milik semua ni iaitu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tuhan ayat sepatah ni, lalu Tuhan kata bukan, lepas dia milik semua tu, dia ada amanat tahu mana? Dia dah milik semua, langit pun dia milik, bumi semua pun dia milik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ni nak kita kenal Tuhan mengata. Kita kenal Tuhan. Lama duk ngaku la ilaha illallah, la ilaha illallah, temu Allah tak kenal. Tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Bos apa nak uju awal aku, hang minta aku pelari ni. Dah aku pelari. Tak kenal Tuhan. Lalu Tuhan ayat ni kenal Tuhan molek. Tuhan kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sangat berkuasa. Qadir qudrat. Kita ngaji qudrat qadir ni berkuasa. Bukan Tuhan bahkan dan dia memanglah ia amat berkuasa di atas tiap sesuatu. Semua perkara tu Tuhan pandai belaka. Tuhan kuasa belaka nak jadi gana-gana. Nak ada pada tak ada pada ada. Tuhan kuasa. Hak tu tengah je surah lain. Tuhan jadi malik pada sia pada malik. Dah dengan kuasa dia dengan ilmu dia semua tu tengah je belaka dah tu. Lepas tu ayat lain tu ada huruf tu. Huruf kuasa Tuhan belaka tu. Tu kita suruh baca apa ni? Adalah azkar tu. Adalah azkar kita Nabi kata kalau azkar dulu ada, kalau azkar Harun main tak ada tu. Ya Allah. Dalam surah gapo ni? Siapa ada azkar tu? Kita jadi baca azkar di otomatik. Umi pun otomatik juga. Dia kita ambil surah itu jadi tak jadi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, bukan lagi. Lepas pada hasbi Allah, lepas hasbi Allah tu apa? Dah. Tak ada dah lah ulun mani tak ada. Ada dulu dah. Bak ya ada doa tu dah. Afa hasibtum annama khalaqna buka afa hasibtum. Fasubhanallazi fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Alhamdulillah. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dalam ayat ni Tuhan mari pada atibai, mari dah hurai hak kuasa Tuhan tu. Dah.
hak kuasa Tuhan. Nah, pada hurai hak kuasa Tuhan. Ayat tu ya. Nah, itu satu contohnya apa yang kita suruh baca semua.